Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam harapan, salam reformasi, salam perpaduan. Oh, banyak salam. Tak larat pangan nak sambut salam ni. Ya. Apa khabar rakan-rakan kita di Clubhouse satu ini? Saya juga buat cross di Clubhouse sekarang ini. Diharapkan yang berada di Clubhouse yang sedang mendengar, ya, mungkin dia parking saja di Clubhouse kita tu, di room Kelab Gelombang Keadilan tu. Kalau dia parking je dan sambil mendengar, kalau agak suara tak kuat, bagi tahu kalau clear, ya. Tolong respon sikit kat ruangan chat supaya saya boleh pantau sama ada clear atau tak clear siaran saya di uh, Clubhouse Kelab Gelombang Keadilan, ya. Mungkin kawan-kawan di YouTube tanya, apa dia Clubhouse tu, ya? Kelab malam ke? Ataupun Al-Kalabul Malami. Ya, Clubhouse ni satu apps. Nah, ramailah mungkin dah tahu pasal ini bukannya baru pun, ya. Dah lama. Dia satu apps yang anda boleh download, ya, dekat Android handset anda. Anda download saja Clubhouse. Cari kat Play Store tu Clubhouse, download. Kemudian bila dah dapat download, type saja Kelab Gelombang Keadilan, yang ringkasnya kita panggil KGK. Ya, di situ kami, geng-geng kami berkumpul di sana. Di sana kita berkumpul 24 jam. Ada masanya kita akan bersiaran seperti malam ini. Ada masanya kita bincang-bincang. Ada masanya kita duduk diam-diam, senyap, ya kan. Ada masanya sembang-sembang. Tapi 24 jam memang ada orang lah, ya, yang jaga room kita. Seperti Pak Jalal kita tu, dia kata suara clear dan mantap, kata Pak Jalal. Macam Cikgu Jali, ya, and juga ramai lagi lah kawan-kawan kita yang kat sana. Ya, kadang-kadang dia orang berpindah ke medium sosial yang lain seperti TikTok, dia berpindah ke Space dan sebagainya. Ya. Dan ada masanya kita bersiaran di Space ataupun TikTok ataupun di YouTube. Kadang kalau berpeluang kita akan cross ke Clubhouse. Jadi anda yang berada di Clubhouse mungkin dapat mengikutilah, ya, program-program atau apa-apa sajalah, ya, yang kita sediakan untuk anda. Okey, malam ni satu tajuk saja saya nak bincang, mungkin agak ringkas, iaitu isu berkenaan dengan baru-baru inilah, ya, berkenaan dengan dia tidak ada kena-mena dengan UMNO sebenarnya, ya. Kita pun tak mau campur urusan UMNO, pemilihan UMNO ke, ya, tindakan disiplin yang dikenakan ke atas beberapa orang pimpinan UMNO yang baru ini. Kita tahu ada beberapa nama tokoh, ya, seperti Noh Omar, Syamuddin, dan beberapa tokoh lagi lah, ya, termasuk pengurusi perhubungan UMNO Johor juga yang juga terlibat, ya, di dalam beberapa tindakan yang diputuskan oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Jadi kita tak mahu campur urusan UMNO. Cuma persoalan yang timbul adalah apabila dikabarkan apabila Kerry Jamaluddin, ya, yang telah pun dipecat oleh UMNO kerana melanggar disiplin, maka adalah ura-ura atau pertanyaan yang menyatakan bahawa Kerry Jamaluddin akan menyertai Parti Keadilan. Yang sebenarnya saya tak pernah baca pun, ya, kenyataan daripada Kerry ini yang menyatakan beliau berminat untuk sertai Parti Keadilan, ya. Tak ada lagi keluar daripada mulut Kerry Jamaluddin, ya. Cuma adalah pimpinan keadilan yang memberi respon, ya. Seperti mana yang awal respon yang kita dengar daripada Timbalan Presiden Keadilan, Saudara Hafiz Ramli, yang menyatakan bahawa sekiranya Kerry berminat untuk menyertai Parti Keadilan, ianya harus dibincang di dalam Majlis Pimpinan Pusat Parti Keadilan. Itu respon pertama daripada Timbalan Presiden Keadilan sendiri, ya, Yang Berhormat Hafiz Ramli yang juga Menteri Ekonomi. Selepas daripada respon itu, maka mendapat banyak respon lah, ya, maklum balas daripada ahli-ahli keadilan, khususnya di dalam media sosial. Ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju, ya. Maksudnya ada yang bersetuju KJ menyertai keadilan atas hujah mereka, lebih baik KJ bersama dengan keadilan berbanding dengan KJ bersama dengan Perikatan Nasional. Itu hujah mereka lah, ya. Yang kedua, hujah mereka KJ adalah pemimpin muda yang mempunyai karisma, ya, yang boleh digilap, dan keadilan beruntung sekiranya memperolehi susuk tubuh ini, ya, menantu Pak Lah ni,
Itu hujah-hujah bagi orang yang bersetuju lah. Ya. Dan bagi orang yang tidak bersetuju juga, mereka ada hujahnya. Ya, hujah menentang kemasukan KJ ke dalam Parti Keadilan. Jadi bagi saya, ya, saya termasuk dalam golongan kumpulan yang tidak bersetuju. Saya dah nyatakan sebelum ini, ya, dalam Facebook pun saya dah nyatakan. Saya termasuk dalam golongan uh, kumpulan yang tidak bersetuju sekiranya KJ, ya, diterima masuk dalam keadilan. Ya. Cuma saya merasa rega sedikit kerana KJ sendiri tidak pernah memohon, ya, dia tidak pernah menyuarakan keinginan dia untuk menyertai Parti Keadilan. Sedikit melegakanlah, ya. Ini ada rumus di luar sana yang menyatakan KJ akan dibawa masuk. Ya, sama ada dia memohon atau tidak, dia akan dicuba ada usaha untuk membawa masuk Khairy Jamaluddin ke dalam Parti Keadilan atas alasan untuk memperkuatkan Parti Keadilan. Ini rumus di luar. Ya, dalam politik ni banyak rumus, banyak juga persepsi. Ya, jadi kita kena tangani dengan bijak lah. Ya. Okey, di Clubhouse tu ada komen daripada siapa tu? Kelvin Vin. Bakal DJ. Inilah DJ. Malam ni tak ada DJ, ya. Mungkin tengah malam sikit lah. Kalau ada kelapangan tengah malam sikit, saya mungkin bersiaran sekejap di live TikTok. Cuma saya masih gagal lagi untuk nak gabungkan live TikTok saya dengan nak cross sekali serentak di room KJK ni. Apa masalah saya tahu. Saya kena menuntut lebih sikit dengan Cikgu Jali. Dia pakar dalam bab audio ni. Ya. Okey, kita teruskan dengan topik kita. Apa hujah saya, ya, secara peribadilah, saya tidak selesa dan juga tidak setuju sekiranya Khairy Jamaluddin ini dibawa masuk dalam Parti Keadilan. Yang pertama adalah kerana track record dia sendiri. Ya, ramai yang mengatakan dia bagus sebagai seorang menteri, ya, di bawah Kerajaan Perikatan Nasional. Tetapi kita kena lihat track record dia sebelum dia jadi menteri. Ya, sebab tu dia jadi menteri dulu bawah kerajaan BN. Kemudian dia jadi menteri di bawah kerajaan Tengku Atap. Ya. Dan juga dari segi pendirian politik dia juga kita kena kaji. Ya. Dia di antara orang yang juga lantang, ya, menentang Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan tuduhan-tuduhan yang kita semua tahu, ya, sehingga kan Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa menyaman beliau. Ya, dan alhamdulillah, ya, Datuk Ibrahim menang saman terhadap KJ di atas tuduhan, ya, KJ tentang salah, ya, laku Datuk Seri Ibrahim secara peribadilah, yang kita semua tahu kes dia, kan. Dan sikap beliau itu sedikit mengguris perasaan kita. Okey, itu sejarah lama. Ya. Kemungkinan dia dah bertaubat nasuha, kan. Mudah-mudahanlah, ya, dia bertaubat nasuha atas tuduhan dia mengaibkan Datuk Seri Ibrahim dan sekeluarganya. Tetapi prestasi dia di dalam kementerian juga tidaklah begitu boleh dibanggakan, ya. Terutamanya di akhir ini, di mana dia menjadi menteri 3 tahun yang lalu sebagai Menteri Kesihatan. Ya, banyak kontroversi yang berlaku, apatah lagi dia menjadi Menteri Kesihatan dalam keadaan COVID melanda, masih lagi, ya, COVID melanda negara kita, dan Perdana Menterinya adalah Muhyiddin Yassin, abah kau, ya. Jadi sebab itu kita melihat bahawa prestasinya amat buruk sekali, ya, amat buruk sekali. Mungkin ada orang yang mengatakan dia bagus, seorang menteri, ya, yang perform, tetapi dari segi pendekatan dia ataupun kebajikan dia, ya, dengan rakyat nampak tidak begitu baiklah. Tidak ada kata-kata daripada rakyat biasa yang mengatakan dia seorang menteri, ya, yang betul-betul dia dapat menarik minat, ya, ataupun menarik perhatian rakyat di bawah. Ada puji-pujian hanya datangnya daripada staf di Kementerian Kesihatan yang juga kata dia seorang yang bagus, kan. Walaupun tidak boleh menandingi Menteri Kesihatan di zaman PH, ya, Dr. Zulkifli, memang cemerlang lah. Kemudian mereka mengatakan bahawa Khairy ini lebih baik daripada menteri sebelum itu. Siapa tu? Adam Baber. Dia lebih baik. Jadi nama KJ ni lebih nampak dia hebat sebab dia mengambil alih daripada menteri yang memang teruk lah. Dr. Adam Baber ni dulu. Sebelum tu Adam Baber masa kerajaan Tengku Atap ni. Ya, jadi bila dia ambil alih daripada menteri yang teruk, jadi nampak dia tu hebat.
Tapi kalau dibandingkan dia dengan Dr. Zul, jauh lebih hebat daripada Zulkifli. Dr. Zulkifli daripada Amanah. Ya, sebab tu kerajaan PH pemerintah. Jadi, sewaktu KJ menjadi Menteri Kesihatan, kita tahu ada banyak isu, ya, khususnya adalah isu COVID, ya, vaksin, terutamanya dalam bekalan vaksin dan sebagainya, yang sering menjadi perbahasan dan juga pertikaian di dalam parlimen, ya, sehingga kan Datuk Seri Ibrahim berulang kali ia menyebut di dalam parlimen tentang pembelanjaan vaksin, ya, berapa banyak wang negara dihabiskan untuk beli vaksin, berapa jumlahnya, berapa harganya, yang sampai akhir tidak dijawab dengan tepat dan memuaskan, ya. Bukti-bukti yang diberikan tidak diperolehi. Ini yang menjadi persoalannya sampai hari ini, sehingga kan Datuk Seri Awang menyatakan bahawa berapa banyak vaksin yang dibelikan membazir begitu saja dan tidak digunakan, ya, tidak digunakan, dan duit kerajaan banyak dihabiskan untuk membeli vaksin ini. Siapa yang untung daripada kontrak pembelian ini, ya? Itu yang sampai sekarang tidak terjawab, ya. Dan ada juga kenyataan-kenyataan daripada Kerry sendiri yang satu ketika dia pernah menyatakan dia akan menyusahkan rakyat, ya. Sewaktu dia cuba nak memaksa rakyat untuk mengambil vaksin, sehingga ke peringkat dia kata dia akan susahkan rakyat nanti, ya. Mungkin dengan ugutan sedemikian rupa menjadikan dia semakin jauh, ya, daripada rakyat, ya. Jadi itu sewaktu beliau menjadi menteri lah, ya. Prestasi beliau pada saya tidak adalah nak katakan cemerlang sangat dia jadi Menteri Kesihatan. Dari segi politik, kita dapat lihat sendiri sikap dia terhadap parti dia sendiri, ya. Parti UMNO itu sendiri. Sedangkan parti UMNO itu adalah parti yang bapa mertua dia, Pak Lah, pernah menjadi presiden, ya. Pak Lah pernah menjadi presiden UMNO. Dan KJ waktu itu pernah juga mengambil jawatan yang tinggi di dalam UMNO, iaitu Ketua Pemuda UMNO, ya. Jadi parti yang ayah dia, pak mentua dia pernah jadi presiden, dan dia sendiri pernah menjadi Ketua Pemuda UMNO sekian lama, bertanding atas tiket UMNO, menang atas tiket UMNO, jadi menteri atas tiket UMNO, ya. Maksudnya berapa banyak jasa UMNO itu kepada beliau, ya. Tapi beliau sanggup, ya, sanggup menghina partinya sendiri, memperlekehkan partinya sendiri, memperlekehkan presiden parti dia sendiri, ya, sewaktu PRU baru-baru ini. Ya, semua tahu bahawa sepanjang kempen dia jadi calon di Parlimen Sungai Buloh setelah dia gagal mendapatkan kerusinya di Rembau, kerusi asalnya di Rembau. Tetapi kerusi asalnya di Rembau itu telah pun diambil oleh Mak Hassan, ya, timbalan Presiden UMNO, yang menjadikan satu isu yang kontroversi ketika itu, ya, di mana beliau menyatakan bahawa tempatnya telah dirampas oleh Mak Hassan, ya. Jadi dia terpaksa, dia kata dia tak tahu waktu itu di mana dia nak bertanding. Parti seolah menganaknya dia lah, ya, menganaknya dia, dan dia tak tahu ke mana dia nak bertanding. Akhirnya dia diberikan tempat bertanding di Parlimen Sungai Buloh, ya. Walaupun ketika itu banyak kenyataan dia yang cuba mempertikaikan Presiden UMNO itu sendiri, Zaid Hamidi, ya. Tapi Zaid Hamidi akhirnya memberikan watikah kepada beliau untuk bertanding. Sepatutnya beliau merasa bersyukurlah, ya. Walaupun beliau dikatakan bukan kumpulan penyokong Zaid Hamidi, beliau dikatakan orang yang pro kepada Ismail Sabri, ya. Tetapi Zaid Hamidi memberinya peluang juga untuk bertanding di Parlimen Sungai Buloh, ya. Dan suatu kempen di Parlimen Sungai Buloh pada PRU yang ke-15, secara terang dan nyata dalam kempennya dia banyak memperlekehkan parti dia sendiri. Ini jelas, ya. Ini jelas. Dalam kempennya dia menyatakan parti UMNO ini sesat, ya, presiden macam-macam, ya, dia mengatakan parti dia sendiri dan presiden dia sendiri, ya. Dan kita faham, ya, macam saya fahamlah, tujuan dia memburuk-burukkan UMNO sewaktu berkempen di Sungai Buloh adalah untuk kepentingan diri dia. Dia nak menang di parlimen itu. Dan dia mendakwa dia adalah seorang reformis di dalam UMNO.
Ya, konon-kononnya dia ini adalah orang yang nak mengubah UMNO dari dalam. Ya, cara dia nak mengubah UMNO dari dalam, dia kena condemn UMNO itu. Ya, dia kena kata UMNO ni tak bagus, UMNO ni sesat, UMNO ni banyak dah yang perlu diperbaiki. Presiden UMNO ni dia tidak boleh tidak boleh diharapkan lagi. Macam-macam ya tuduhan dia dalam sewaktu berkempen. Tujuan dia supaya dapat menarik sokongan ahli UMNO ya yang tidak suka kepada Zahid akan memberi undi kepada beliau, dan beliau juga cuba mendapat perhatian daripada pengundi-pengundi PH terutamanya ya di Sungai Buloh. Bagi pengundi PH, apabila mendengar Kerry menghentam UMNO dalam ceramahnya ya, dalam kempennya Kerry menghentam UMNO, Kerry merasakan bahawa penyokong PH akan memberikan undi kepada beliau. Ya, sebab di Sungai Buloh juga ada kontroversi calon daripada PH. Kita kena ingat ya, calon PH yang ditampilkan di Parlimen Sungai Buloh itu juga satu calon yang ada kontroversi. Ya, ada yang tidak bersetuju dengan calon tersebut, ada yang mahukan kepada calon asal ya dikekalkan bertanding, dan KJ mengambil kesempatan ini. Ya, mengambil kesempatan ini di atas sokongan PH yang berbelah bagi di Sungai Buloh. Caranya dengan cara KJ menghentam parti dia sendiri. Ya, masa itu dia mengatakan UMNO dah tidak boleh pakai, tidak boleh percayai, dan dia kalau boleh ya, dia kalau boleh dia nak jadi presiden UMNO, dia mimpin UMNO, nak buat reform UMNO daripada dalam. Dan ceramah-ceramah beliau itu ya, beliau harap akan mendapat sokongan ya daripada golongan UMNO yang mahukan perubahan, ya daripada Barisan Nasional yang mahukan perubahan, dan juga beliau mengharapkan sokongan daripada penyokong-penyokong PH yang tidak setuju dengan calon PH di Sungai Buloh. Jadi dia cuba nak bermain kiri kanan lah ya. Dia cuba untuk mendapatkan sokongan daripada penyokong Barisan Nasional dan juga sokongan daripada penyokong-penyokong PH yang tidak berpuas hati dengan calon PH di Sungai Buloh ya. Tetapi taktik yang beliau gunakan itu ternyata tidak berhasil ya. Tidak berhasil kerana penyokong-penyokong PH ya akhirnya mereka memberikan sokongan kepada lambang PH itu sendiri. Walaupun berlaku kontroversi tentang calon, tetapi tindakan matang penyokong PH di Sungai Buloh, mereka lebih mengutamakan logo Pakatan Harapan di Parlimen Sungai Buloh. Ya, sebelum itu kita dengar ada ramalan mengatakan kemungkinan calon PH akan kalah kerana meletakkan calon yang salah dan sebagainya. Ya, bekas MIC, antara tuduhan yang dibuatlah. Ya, calon PH ini adalah bekas MIC dulu. Ya, kenapa tak kekalkan calon lama? Jadi benda ini bermain suatu dalam kempen. Tetapi akhirnya ya tindakan matang para penyokong PH, mereka akhirnya memilih logo Pakatan Harapan berbanding daripada memikirkan ya individu ataupun sosok tubuh iaitu calon itu sendiri. Dan KJ tidak mendapat keuntungan daripada kempen yang beliau lakukan, memburuk-burukkan partinya sendiri, memburuk-burukkan presidennya sendiri. Akhirnya dia juga tewas di Sungai Buloh ya. Maknanya PH menolak dia, dan difahamkan bahawa ada juga ya, tidak kurang juga penyokong-penyokong UMNO dan juga Barisan Nasional yang tidak bersetuju dengan cara KJ berkempen ya, memburukkan parti sendiri, dan mereka tidak memberi undi kepada KJ. Bermakna KJ kehilangan undi daripada penyokong UMNO Barisan Nasional, dan dia juga tidak mendapat undi daripada penyokong-penyokong Pakatan Harapan. Sebab itu akhirnya dia tewas di Parlimen Sungai Buloh. Jadi isu dia, saya tidak setuju dia menyertai parti keadilan, kerana bagi saya orang yang telah pun dia berada dalam parti puluhan tahun ya, kalau itu sikap dia terhadap parti dia sendiri yang telah mengangkat dia puluhan tahun, pernah mengangkat dia sebagai wakil rakyat, pernah mengangkat dia sebagai menteri ya, dan ayah mertua dia sendiri pernah menjadi presiden parti UMNO itu sendiri. Kalau itu pun tergamak ya,
dia hina untuk kepentingan diri dia, ya, dalam kempen pilihan raya, dia boleh memburukkan parti dia sendiri oleh kerana dia tidak bersetuju dengan presiden parti. Jadi apa jaminan dia kalau dia bersama dengan Parti Keadilan, dia boleh setia dengan Parti Keadilan? Ini yang kita kita bimbang, ya, orang-orang yang macam ini, ya, yang pernah mengkhianati parti dia sendiri, yang pernah mencerca parti dia sendiri, yang pernah memperlekehkan presiden parti dia sendiri. Apakah jaminan dia berada dalam Parti Keadilan, dia tidak boleh melakukan perkara yang sama? Ya, mungkin dia bersama Parti Keadilan nanti bila ada perbezaan pendapat, ya, ataupun dia tidak suka dengan cara pendekatan Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim, apakah dia akan melakukan perbuatan yang sama seperti mana yang dilakukan kepada Parti UMNO? Jadi orang yang macam ini, yang ada track record macam ini, yang tidak ada istiqamah dan kesetiaan kepada partinya, ya, mengapa kita perlu, ya, kutip berada di dalam parti kita? Dalam parti kita sendiri pun masih belum dibersihkan sepenuhnya. Masih ada lagi dalam parti kita di dalamnya pemimpin-pemimpin, ya, yang kadang-kadang mengutuk parti, ya, melalui media sosial. Ada pemimpin-pemimpin yang juga menghentam presiden parti yang masih berada dalam parti kita. Yang itu pun kita tak boleh nak bersihkan 100%. Mengapa kita perlu tambah lagi penyakit untuk berada dalam Parti Keadilan? Ini sebab itulah saya tidak bersetuju, ya, kalau ada usaha, ya, untuk membawa KJ masuk ke dalam Parti Keadilan. Dan di antara pimpin keadilan, pimpin utama yang telah memberi respon setakat ini yang saya dengar ialah daripada naib presiden Parti Keadilan, iaitu Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Yang Berhormat, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Aminuddin Harun, di mana beliau menyatakan bahawa kena fikir banyak kali, ya, untuk parti menerima Kerry Jamaluddin, terutamanya katanya untuk menjaga hubungan baik di dalam kerajaan perpaduan, ya, parti-parti yang berada dalam kerajaan perpaduan, ya. Walaupun YB Amin tidak menyatakan setuju atau tidak, tetapi dia kata kena bincang penuh rapi, ya, Majlis Presiden atau Pakatan Harapan itu sendiri, ya, MPP kena bincang dengan sebaik-baiknya kerana ianya melibatkan, ya, keharmonian di dalam kerajaan perpaduan. Kerana kerajaan perpaduan ini dianggotai bukan saja oleh Pakatan Harapan, tetapi dia ada UMNO, Barisan Nasional di dalamnya. Dia juga ada GPS dan parti-parti yang lain. Jadi sensitiviti setiap parti itu juga harus diambil kira. Ya, YB Aminuddin sebut sekiranya UMNO menyatakan tidak ada masalah, ya, dia bagi UMNO tidak ada masalah kalau keadilan nak ambil KJ. Kalau itu dinyatakan oleh UMNO, kemungkinan boleh dipertimbangkan oleh Parti Keadilan menerima Kerry Jamaluddin ini, ya. Tapi bagi saya, ya, sama ada UMNO beri kebenaran ataupun tidak, isunya KJ memang tidak layak berada dalam Parti Keadilan, ya. Kita bimbang parti kita ini yang masih lagi kata orang tu belum kukuh sekukuh-kukuhnya, ya, masih ada lagi masalah dalaman, ya. Tidak seharusnya kita menambah, ya, penyakit, ya. Tak ada kojo cari kojo, ada kojo tercongang-congang, ini kata orang Jelebu Negeri Sembilan lah. Kan, jadi betul lah kata Aminuddin, ya, bahawa kita kena jaga sensitiviti kawan-kawan kita, ya. Kalau dah parti itu buang pemimpin, UMNO Barisan Nasional telah membuang, ya, KJ ini, mengapa pula kita nak kutip, ya? Apakah kita tidak ada rasa hormat, ya, respect dengan parti rakan kita, ya? Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun hari ini ada mengeluarkan kenyataan, ya. Saya ada siarkan dalam TikTok tadi. Dia menyata bila wartawan tanya tentang KJ, Datuk Seri Anwar Ibrahim jawapan dia lebih kurang samalah seperti Amat Menteri Besar di 9, iaitu dia kata kita ada kerajaan perpaduan dan kita harus pertimbangkan banyak perkara, ya, sebelum mengambil sesuatu tindakan, ya. Dan isu ini tidak timbul, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana KJ pun tidak pernah
memohon untuk menyertai Parti Keadilan. Dan kalau dia memohon pun, kita akan mempertimbangkannya begitu rapi kerana kita nak jaga hubungan baik dalam kajian perpaduan. Jadi saya bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana kita juga harus menjaga hati rakan-rakan kita dalam gabungan kerajaan perpaduan ini. Apa rasa Parti Keadilan sekiranya UMNO menerima Zaid Amidi ataupun Mak Lampir untuk menyertai parti mereka? Apa perasaan kita? Tentulah kita merasa tidak selesa, ataupun kita merasa seperti diperlekehkanlah, seperti tidak diendahkan oleh parti rakan kita. Orang yang kita dah buang, orang yang kita dah tak percaya, dan khianat kepada parti kita, tiba-tiba parti rakan kita pergi ambil, duduk dalam rumahnya dan bergabunglah kerjaan yang sama. Saya rasa ini tidak masuk akal lah. Tidak masuk akal. Jadi kalau keadilan menerima KJ, saya bimbang UMNO pula mengambil keputusan untuk menerima ataupun menawarkan kepada Azmin Ali menyertai parti tersebut. Akhirnya kajian perpaduan ni jadi apa? Nak jadi apa? Kita mengumpulkan pengkhianat-pengkhianat di dalam parti masing-masing. Jadi bagi saya, nak lebih selamat, lebih baik kita biarkan seperti mana kata Anthony Loke, Setiausaha Agong DAP. Ini memang saya pujilah. Dia mempunyai sifat yang tegas dan cakapnya pun berterus terang. Anthony Loke, dia menyatakan tidak perlu ada tawaran, tidak perlu kita nak fikirkan tentang KJ ini. Kata Anthony Loke, biarkan dia dengan haluan ke mana dia nak pergi selepas ini. Tidak ada keperluan bagi Perkhidmatan Harapan untuk membincangkan tentang orang yang telah pun dibuang daripada parti UMNO Barisan Nasional, yang juga adalah rakan kita yang membentuk kerajaan di dalam kerajaan perpaduan ini. Jadi saya tak tahulah kalau ada orang lain yang nak terima KJ. Saya pun tak pasti atas apa hujah dan alasan yang mengatakan KJ boleh memperkuatkan Parti Keadilan. Saya tak nampak lah. Artinya saya tak nampak apa kekuatan KJ yang ada boleh memantapkan Parti Keadilan ini. Saya tak nampak. Jadi kalau kerana hubungan yang baik antara KJ dengan beberapa pimpinan Parti Keadilan, itu kita tak ada masalah. Hubungan peribadi ini tidak ada masalah. Tetapi janganlah kerana hubungan peribadi yang terlalu akrab itu, kita sanggup kutip sampah-sampah yang telah dibuang oleh UMNO ini, kita nak hantar, bawa masuk ke dalam rumah kita. Sedangkan rumah kita yang ada sampah-sampah saki-baki ni pun masih tidak tersucikan. Masih tidak dapat kita sucikan sepenuhnya. Jangan kita pergi ambil sampah-sampah di luar sana untuk kita bawa masuk. Jadi kita harus jaga kerajaan perpaduan ini adalah kerajaan yang lebih kurang 2 bulan. 2 bulan lebih lah baru menjadi kerajaan. Ibarat bayi 2 bulan baru nak belajar bertatih-tatih, menerap, baru nak belajar bangun. Jangan kita cuba timbulkan satu isu yang boleh menjejaskan hubungan sesama kita di dalam kerajaan perpaduan ini. Isu di Sabah pun sudah cukup untuk menjadi satu isu yang saya rasa tidak begitu selesa bagi kerajaan perpaduan. Apabila tindakan beberapa orang hilang kepercayaan kepada ketua menteri, ada yang tarik diri, ada yang dipecat di Sabah, seperti mana yang kita ketahui. Itu pun sudah cukup menjejaskan sedikit kerajaan perpaduan yang ada hari ini. Janganlah kita cetuskan lagi, janganlah kita tambah lagi bebanan ini. Jadi tumpuan harus diberikan untuk memantapkan parti masing-masing. UMNO dah buat pembersihan, dia dah buang apa kekotoran yang ada dalam parti mereka, dan mereka fokus kepada pemilihan parti. Dinyangkakan pada bulan 3. Kemudian dia fokus kepada memperkuatkan kerajaan perpaduan ini. Jadi Parti Keadilan juga harus bersikap sedemikian. Kita dah habis era pemilihan parti, telah pun berlalu dalam Parti Keadilan, dan kita telah pun ada pemimpin yang telah diberi mandat oleh ahli-ahli untuk memegang jawatan dalam parti. Buat jawatan itu sebaik mungkin, terutamanya yang telah memegang jawatan menteri.
timbalan menteri dan apa saja jawatan yang diperolehi, ya, haruslah mereka jalankan tugas dengan sebaik mungkin bagi membantu Perdana Menteri kita. Ya, kesianlah kepada Perdana Menteri kita yang tidak pernah bercuti sehingga setakat ini. Ya, ada saja kerja, ada je tempat yang dia nak pergi, ya, ada saja yang dia lakukan. Ya, jadi kita masih lagi sibuk dengan percaturan politik, nak memperkuatkan kabilah masing-masing dan sebagainya, ya. Jadi itulah kita harus fikir dengan sebaik mungkin, ya, kerajaan 2 bulan ini, seperti mana yang saya selalu sebut bahawa mempertahankan kerajaan, ya, mempertahankan kemenangan itu lebih sukar daripada untuk mendapatkan kemenangan. Ya, berbagai ujian dan dugaan, ya, akan kita hadapi sama ada di dalam ataupun di luar. Pada setakat ini tengok hubungan dah agak cantik dalam kerajaan perpaduan ini, ya, dah nampak molek, ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tak mau campur tangan dalam urusan pemilihan UMNO, ya, tak mau campur tangan dan tak mau komen di atas tindakan UMNO memecat beberapa orang pimpinan mereka. Ya, itu bukan urusan yang perlu kita libatkan dan kita campur tangan. Ya, jadi apa yang UMNO lakukan kepada pemimpin mereka, kita harus hormati. Ya, janganlah kita jadi pembela kepada orang-orang yang telah pun dibuang dan disingkir oleh parti UMNO. Biarlah parti lebay, ya, Perikatan Nasional saja yang menjadi tong sampah kepada sampah-sampah yang telah dibuang oleh parti UMNO. Saya percaya KJ akan disambut dengan meriahnya oleh parti Perikatan Nasional atau parti lebay, ya. Kalau KJ bersetuju untuk menyertai PAS ataupun Perikatan Nasional, sudah pastilah, ya, beliau akan mendapat tempat yang istimewa dalam parti tersebut, ya. Tak mustahil kalau KJ menyertai parti PAS, ya, beliau boleh saja menjadi ulama di dalam PAS, ya. Beliau boleh menjadi ketua pemuda PAS, ya. Waktu itu kita akan melihat, ya, orang akan panggil KJ ni Ustaz KJ, ya. Bila sertai PAS saja, maka bertaraf ulama lah kamu. Jadi kita tak mau, ya, keadilan kita tak nak, ya. Janganlah kita jadikan parti kita ini seperti tong sampah, ya, memasukkan semua yang orang dah buang ke dalam parti kita, ya. Kita harus hormati rakan-rakan kita yang lain, ya, sebagaimana kita mahu mereka hormati kita, ya. Okey, cukup sampai di sini dulu untuk saya ulas satu tajuk, ya. InsyaAllah, ya, kalau ada tajuk-tajuk yang lain atas cadangan rakan-rakan semua, ya, kita akan cuba ulaslah, ya, mengikut pandangan masing-masing. Okey, terima kasih Jalal, Cik Jali, Kelvin, siapa lagi tu dekat Laos ni yang sedang mengikuti, ya. Siapa lagi tu, Anne juga, Mike Zana, Mike Zen, Azhari Hassan, Kelvin, siapa lagi tu, saya tak nak baca. Okey, jumpa lagi di lain masa di bawah tajuk yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaikan halilintar bebas tanpa